kita dapat satu suntikan bahawa 10 yang terakhir ini amat berharga untuk kita isi dengan kebaikan yang sebaik mungkin. Siang hari pun sedemikian. Dan bagi mereka kana sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ramadana ma la yajtahidu fi ghairihi, wa kana sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhiri ma la yajtahidu fi ghairihi. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadat pada bulan Ramadan lebih daripada 11 bulan yang lalu. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh pada 10 malam yang terakhir lebih daripada 20 malam pada awal Ramadan dan lebih daripada sepanjang tahun. Maka marilah kita berazam untuk kita mengisi malam 21 hingga akhir Ramadan dengan al-ijtihad lebih daripada waktu yang lain. Kalau sebelum ini kita solat tahajud hanya 2 rakaat, maka pada 10 yang terakhir kita usaha dapat solat tahajud 8 rakaat. Amin. Kalau sebelum ini habis tarawih kita tak baca Quran, maka kita bacalah tadarus Al-Quran siang dan malam supaya kita dapat sempat khatam pada 10 yang terakhir. Al-Imam Abdul Halim Mahmud rahimahullah menyebut di dalam kitabnya, kana salaf, adalah golongan salaf apabila bertemu Ramadan mereka memperbanyakkan 2 perkara. Yang pertama membaca Al-Quran dan yang kedua bersedekah. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala datang Ramadan, tutup kitab hadis, tutup kitab fiqah, buka Quran baca. Maka kita berada pada 20 malam 21 malam permulaan daripada 10 malam yang terakhir. Ada hadis menyatakan carilah Lailatul Qadar pada malam-malam ganjil. Ada hadis menyatakan carilah Lailatul Qadar pada malam-malam genap. Walaupun yang genap itu tak berapa banyak. Al-Imam Sya'rawi rahimahullah ketika menyatukan antara pertentangan hadis itu, ia berkata, sekiranya di suatu negara Ramadan bermula pada hari Khamis dan satu negara yang lain Ramadan bermula pada hari Rabu atau Jumaat, maka malam ganjil dan genap tidak sama. Malam ganjil kita di sini yang mula hari Khamis tak sama dengan malam di negeri yang mula Ramadan hari Rabu ataupun hari Jumaat, mereka adalah malam genap. Kalau berlaku Ramadan pada malam ganjil di negara tersebut, maka agak malam genaplah di negara kita. Kalau berlaku Ramadan malam ganjil di negara kita, malam genaplah di negara mereka. Maka sesiapa yang bertemu Ramadan diharapkan berlaku malam ganjil di negaranya, namun kemungkinan boleh berlaku pada malam genap kerana ganjil itu berlaku di negara yang lain. Maka 10 malam terakhir, tak kira ganjil tak kira genap, adalah malam untuk kita pecut lebih daripada 10, lebih pada 20 yang lalu dan lebih daripada 11 bulan yang lalu. Muslimin dan muslimat yang dikasihi sekalian, kita menutup daurah dengan bab doa, dengan bab istighfar. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allah Subhanahu wa taala menawarkan istighfar dan doa ini bila-bila masa, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. As-saimu hatta yuftir, orang yang berpuasa daripada subuh hingga maghrib waktu doa mustajab. Wa fi riwayatin ukhra as-saimu hina yuftir, orang yang berpuasa ketika berbuka. Dalam kitab Ar-Risalatul Qushairiyah dikatakan bahawa ad-du'a'u raf'ul hajat ila rafi'id darajat. Doa itu kita mengangkat darjat, mengangkat hajat kepada maha mengangkat darjat. Dengan arti semakin banyak kita berdoa, semakin tinggi darjat yang Allah akan kurniakan kepada orang yang berdoa. La tas'alanna bunayya adama hajatan wasalil ladhi abwabuhu la tuhjabu. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bunayyu Adam hina yus'alu yaghdabu. Jangan kamu meminta hajat kamu kepada manusia, mintalah hajatmu kepada Tuhan yang pintu permohonannya tidak ditutup. Allah murka kalau hamba tidak berdoa kepadanya,
manusia marah kalau manusia suka minta kepada mereka. Maka doa siang dan malam pada bulan Ramadan adalah amat diharapkan mustajabnya, dan doa yang kita baca pada waktu tahajud adalah amat diharapkan sepanjang tahun, lebih-lebih lagi pada bulan Ramadan. Hal min mustaghfirin fa aghfiralah, hal min da'in fa astajibalah, hal min sa'ilin fa a'tiyah, hal min kada, hal min kaza. Adakah orang yang nak minta ampun, aku nak ampun dosanya? Adakah orang yang nak meminta, nak berdoa memohon permohonan, aku nak makbulkan permohonannya? Adakah orang nak meminta sekian permohonan, aku nak bagi apa yang diminta? Tawaran ini sepanjang tahun seumur hidup, lebih-lebih lagi pada 10 malam yang akhir pada bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam syaddal mi'zar, menguatkan ikat pinggang, menumpukan ijtihad pada qiyamul lail pada bulan Ramadan. Maka pada 10 yang terakhir, rebutlah masa untuk kita mengisi dengan qiyamul lail secara istiqamah lebih daripada waktu yang lain, dengan doa dan sebagainya, kerana satu-satunya amalan yang disebut dengan jelas untuk menghalang kita daripada melakukan dosa, untuk menghapuskan dosa yang telah ada kepada tiada, untuk mengusir penyakit daripada tubuh badan, untuk menjadikan kita mengikut kelakuan orang-orang baik zaman dahulu, untuk menjadikan kita qaribun minallah, hampir kepada Allah Subhanahu wa taala, ialah dengan melakukan qiyamul lail sesuai dengan hadis Imam Tirmidzi, alaikum biqiyamil laili fa innahu da'bus salihin qablakum wa qurbatun ila rabbikum wa maghfiratun lis-sayyi'at wa manhatun 'anil ismi wa matradatun lid-da'i 'anil jasad, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apa jawatan yang kita pegang kalau tidak menyebabkan kita hampir kepada Allah? Jawatan itu amat rendah. Kalau kita baca dalam Quran sejarah raja-raja, ada raja yang dekat dengan Allah seperti Raja Talut, ada raja yang jauh dengan Allah seperti Raja Jalut, ada menteri yang dekat dengan Allah seperti Asif ibn Barkhiyah, menteri kepada Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam, ada menteri yang jauh daripada Allah seperti Haman, menteri kepada Fir'aun. Kalau jawatan yang sikit dalam negara, raja dan menteri, ada dekat dengan Allah, ada jauh dengan Allah, ada jauh daripada Allah, maka kita yang berjawatan bukan raja, bukan menteri, kita yang jadi cikgu, kita yang jadi penulis getah, kita yang jadi nelayan, kita yang kerja kerajaan, kita yang kerja biasa, sudah tentu ada ramai yang dekat dengan Allah, ada yang jauh dengan Allah. Kalau jadi nelayan, tangkap ikan dengan baik, jaga solat 5 waktu, tutup aurat, puasa bulan Ramadan, mati tengah tangkap ikan, dia nelayan yang dekat dengan Allah kerana taat pada Allah. Tapi kalau jadi nelayan, hanya fikir tangkap ikan, solat 5 waktu tak dilakukan, puasa bulan Ramadan tidak berlaku, aurat didedahkan, nelayan yang jauh pada Allah. Kalau nelayan ada dekat dengan Allah, ada jauh dengan Allah, pegawai kerajaan ada dekat dengan Allah, ada jauh dengan Allah, maka apa jawatan yang kita pegang adalah beruntung kalau kita berusaha menjadikan diri kita was-sabiquna as-sabiquna ulaikal muqarrabun. Di antara amalan yang mendekatkan diri pada Allah yang kita belajar di sini ialah qiyamul lail, kerana Nabi SAW menjelaskan qurbatun ila rabbikum. Yang kedua, perbanyakkan sujud fardu dalam salat fardu, dalam sembahyang sunat. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid. Sujud tilawah, sujud syukur, sujud salat sunat, sujud fardu, memperbanyakkan sujud mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Sentiasalah hamba-Ku menjaga yang fardu dan memperbanyakkan yang sunat sehingga ia mendekatkan dirinya kepadaku, lalu aku cinta kepadanya. Kita menjadi orang yang hampir kepada Allah, kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sekiranya kita mengamalkan la yazalu 'abdi yataqarrabu ila Allah bin nawafil. Mendekatkan diri pada Allah dengan melakukan yang sunat, memperbanyakkan baca Quran, memperbanyakkan selawat, memperbanyakkan istighfar, memperbanyakkan sedekah, memperbanyakkan i'tikaf, memperbanyakkan kebaikan-kebaikan yang ada, terutama fi misli hadhihi al-awqat al-saminah al-ghaliyah,
terutama seperti waktu yang sebegini yang amat berharga. Sebagaimana kata ulama, mulianya seseorang apabila ia mengambil berat 4 perkara yang mulia. Yang pertama tempat yang mulia, yang kedua masa yang mulia, yang ketiga amalan yang mulia, yang keempat individu yang mulia. Keempat-empat kemuliaan ini boleh kita jumpa pada bulan Ramadan. Kita rajin datang ke masjid, maka kita rajin hadir ke tempat yang mulia. Kita ambil berat dengan ibadat siang dan malam. Siang kita jadi ahlus siyam, malam kita jadi ahlul qiyam. Kita mengambil berat masa yang mulia, dan kita melakukan amalan-amalan yang mulia seperti baca Quran dan seumpamanya. Dan kita mendekati orang-orang yang mulia dalam majlis buka puasa, dalam majlis pengajian, dalam majlis salat tarawih dan seumpamanya. Dan hendaklah kita ingat, apabila kita berada pada bulan Ramadan, satu hadis yang menawarkan segala tawaran yang istimewa, yang berbunyi, man taqarraba fihi bi khaslatin minal khairi kana kaman adda faridatan fima siwah, wa man adda faridatan fihi kana kaman adda 70 faridatan fima siwah. Barang siapa masuk bulan Ramadan, apa saja kebaikan yang dilakukan yang sunat diberikan pahala wajib, dan apa sahaja perkara wajib yang dilakukan pada bulan Ramadan digandakan 70 kali ganda. Semua kebaikan kita digandakan 70 kali ganda, sama ada fardu maupun sunat. Kalau bulan tak puasa kita salat jemaah dapat 27, bulan puasa 27 kali 70. Kalau bulan 11 bulan yang lain kita pergi ke Mekah, hadis Ibnu Majah menyatakan, la salatun fil masjidil harami khairun min 100,000 salatin fima siwa. Sekali sembahyang di Mekah lebih baik daripada 100,000 kali sembahyang di tempat yang lain. Itu 11 bulan yang lalu. Masuk bulan Ramadan, sekali itu darab dengan 70. Sekali lebih baik dari 100,000. 100,000 kali 70. Sekali sembahyang subuh di Mekah dapat pahala lebih baik daripada 7 juta kali sembahyang di Malaysia, di Indonesia. Sekali sembahyang subuh di Mekah pahalanya 7 juta. 7 juta mati hidup balik belum tentu dapat. Amin. Kenapa? Kerana 100,000 diganda 70 kali ganda. Maka kita azam, duit kita ada, kita himpun tahun depan, kalau ada ruang kita pergi buat umrah. Boleh sembahyang di Mekah sekali subuh, naik kapal terbang balik tak apa dah, 7 juta lah. Baru sekali sembahyang subuh, bukan 3 hari, 1 hari, 1 kali, bukan 1 hari. 1 kali sembahyang lebih baik daripada 7 juta kali sembahyang di tempat yang lain. Berdasarkan kepada 2 hadis tersebut. Hadis yang pertama lebih baik dari 1000 kali ganda, hadis yang kedua digandakan 70 kali ganda. Saya pergi ke Mekah, pergi Madinah, malam 2 Ramadan saya nak masuk Raudhah. Kawan-kawan saya masuk malam Rabu, saya tak boleh masuk kerana baru balik sebulan. Siapa yang balik kurang daripada 45 hari, namanya tak akan naik dalam nusuk, tak akan dibenarkan. Maka saya ditolak, tak boleh masuk dalam Raudhah kerana saya balik daripada Mekah tak sampai sebulan. Orang yang datang lebih daripada 45 hari dia boleh masuk. Maka kawan-kawan saya malam Rabu 2 pagi semua masuk Raudhah. Saya tidur di hotel. Nak masuk tak boleh. Petang Khamis saya azam nak masuk, saya pergi beratung lepas sembahyang asar. Sampai giliran saya, dia sekat, dia tanya mana kebenaran masuk. Saya kata tak ada. Tak ada, keluar. Tak ada kebenaran sebab saya tak ada kebenaran daripada nusuk. Saya dihalau keluar sebelah kiri. Masa saya keluar sebelah kiri, saya menghadap kubah Nabi sallallahu alaihi wasallam, saya baca doa Ummu Salamah. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, bagi pahala terhadap musibah yang menimpa aku. Aku nak masuk ziarah Rasulullah, nak masuk Raudhah tak boleh. Bagi pahala bagi banyak dan ganti kepada aku yang lebih baik daripada kali ini. Maka saya balik ke rumah, ke hotel, tanya kawan. Semua bukan masuk. Ada seorang kawan kita ustaz kecil, dia tak masuk. Saya tanya ada, bila kamu nak masuk Raudhah? Pagi esok. Okey berapa? 4:30 pagi. Baik, kamu masuk, saya tolak kamu. Supaya saya boleh masuk, saya jadi tukang tolak dah. Dia dibenarkan masuk dengan kursi roda sebab dia OKU, dia anggap OKU. Jadi kami pinjam kursi roda jiran. Pukul 4:40 kami dah keluar pagi. Kenapa pilih 4:30 pagi? Ini satu maklumat bagus untuk tuan-tuan yang nak pergi Mekah bulan depan.
Kerana siapa masuk pukul 12 pagi, pukul 1 pagi, pukul 2 pagi, dia hanya dibenarkan duduk dalam raudhah antara 10 minit ke setengah jam. Tapi siapa masuk pukul 4:30 pagi, dia akan dibenarkan masuk hampir sejam untuk setengah jam sebelum subuh dan setengah jam selepas subuh. Jadi siapa masuk 4:30 pagi, dia ada peluang sembahyang tahajud dan sembahyang subuh dalam raudhah. Maka waktu terbaik kalau diberi pilih, pilihlah 4:30 pagi. Tapi kita kena keluar daripada hotel 3:30 pagi kerana watak ramai pada masa itu. Maka saya pun dapat 4:30 pagi. 4 suku kami dah sampai. Kami nak masuk, tak dibenarkan beratok dengan orang ramai kerana pakai kerusi roda, diberikan laluan VIP. Tengok apa pun tak, pakai tolak masuk lah. Askar tu kerja pegang kepala dia pasal dia kecil. Seronok tengok dia masuk. Maka saya pun tolak dia, tak tengok kiri kanan lah, speed 200 km sejam. Kerana boleh masuk raudhah tanpa sebarang halangan. Waktu yang bagus, waktu tahajud. Maka saya lalu ke tempat orang sedang menunggu pintu raudhah, pintu masjid di sini. Orang yang main dengan kerusi roda diletakkan di dinding menghadap kiblat, duduk atas kerusi, di sampingnya tukang tolak. Saya jeling tengok orang yang pertama, kedua, ketiga, keempat. Kami yang keempat. Berarti baru dah 8 orang. 4 orang atas kerusi roda, 4 orang tukang tolak. Maka saya kata kat kawan saya, sekarang 4 suku, kita nak masuk 4:30, 15 minit lambat, kita solat tahajud dulu seorang 2 rakaat di sini. Maka kami pun semayang 2 orang. Habis semayang, saya dan wirid 2-3 patah. Pak cik yang pertama duduk atas kursi roda jatuh terlentang, orang Mesir. Seorang terpa api, saya yang kedua api. Kami pergi dua-dua, kami ajak mengucap mati depan kami. Rezeki dia mai daripada jauh. Malam Jumaat 4:30 pagi bulan Ramadan, mati tepi raudhah. Mati menunggu nak masuk raudhah. Kawan tu kata, dia ngajak mengucap yang pertama, dia kata, hang nak masuk raudhah, hang mati tepi raudhah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ambil hang masuk raudhah yang sebenar. Amin. Maka saya tengok dia dah mati dah, terlentang, saya angkat tongkat dia tak tepi. Saya teringat Nabi SAW ketika kewafatan sahabat yang pertama berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Sayyiduna Utsman ibn Maz'un radhiyallahu ta'ala anhu. Nabi SAW mencium dahi bagi Sayyidina Utsman. Ketika Nabi SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pulang daripada Al-Aliyah, masuk melihat jenazah Nabi SAW. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu mencium dahi Sayyidina Nabi SAW dengan bersabda, tibta hayyan wa mayyitan. Engkau ketika hidup amat wangi, ketika wafat engkau tetap wangi. Maka sunat mencium dahi orang yang saleh yang meninggal dunia. Ni peluang orang baik mati tepi Nabi SAW. Maka saya cium serban dia, tabarrukan bi as-salih alladhi yakhtaruhu Allah, untuk meninggal di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana sallallahu alaihi wasallam sahiba as-sirati, sahiba jalalil sirah wa jamalil masirah wa kamalis sarirah. Meninggal di tepi Nabi SAW Al-Habib Al-A'zam, sahib jamalis sirah, orang yang memiliki riwayat hidup yang jalal, yang amat mulia, wa jamalil masirah, dan pemilik kepada perjalanan hidup yang amat cantik, wa kamalis sarirah, dan pemilik kepada hati yang amat cantik. Dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam kitab azkar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berdoa mati di Madinah, Allahumma amitni fi baladi rasul, Allahumma rizqni syahadatan fi sabilik wa amitni fi bandidati rasulik. Maka kita juga disebut oleh ulama sunat berdoa supaya meninggal di Mekah atau di Madinah. Allahumma amitni bi ahadil haramaini syarifain. Kalau kita tak mati di Mekah Madinah, tapi kalau kita doa dengan jujur dan ikhlas, Allah akan kurniakan kehebatan dan anugerah istimewa sebagaimana orang mati di Mekah Madinah, berdasarkan kepada hadis yang berbunyi, man talaba asy-syahadata bi sidqin ballaghahu Allahu manazil asy-syuhada wa in mata ala firasyih. Barang siapa minta mati syahid dengan ikhlas dan jujur, Allah bagi kedudukan mati syahid.
walaupun dia mati atas tilam, walaupun dia mati bukan di medan perang. Dan ketika masuk dalam Masjid Nabawi, dibawa ke satu tempat nama dia Bayruha, tempat yang Allah turunkan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dibawa, ni ustaz ni, tempat ni lah Rasulullah pernah minum air dulu telaga. Sekarang ni jadi tempat dalam Masjid Nabawi. Dan kawan yang pernah duduk di sana, dia kata, kami kalau pi ziarah Uhud, kami pi malam hari. Siang pi juga, tapi malam kami lebih suka pi, kerana ketika kami hadir pukul 10-11 malam, kami dapat menghidu wangi yang terbit daripada kubur syuhada Uhud. Tuan Syekh Mustafa, saya tanya, dia dapat lagu tu. Saya pi siang, saya tak dapat. Cuma saya pernah masuk dalam gua. Dalam gua tu saya masuk 2 kali. Gua itu ada wangi. Dan dalam kitab Al-Khasa'isul Kubra, Al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala ketika membandingkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan Nabi Daud alaihi salatu wassalam, Nabi Daud dilembutkan besi, Nabi kita sallallahu dilembutkan batu. Pada ketika perang Uhud, batu dilembutkan dan dibenarkan Nabi SAW berselindung di batu itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu mukjizat yang berlaku. Dan gua Uhud ada sampai sekarang, cuma nak masuk tak boleh. Saya masuk 2 kali, alhamdulillah. Kadang-kadang angin meniup bau wangi daripada gua itu masuk dalam hidup. Dan dibawa pergi ke Badar, menziarahi syuhada Badar, melalui Ar-Rawha. Ar-Rawha tempat yang disinggah oleh 70 para nabi. Ada masjid, ada perigi di situ. Lalu ke tempat yang penuh dengan keberkatan. Maka kalau kita ada ruang, boleh pergi Mekah Madinah, kita berazam untuk pergi umrah pada bulan Ramadan. Al-umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan, wal umratu fi Ramadan ta'dilu hajjatan ma'i, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Umrah pada bulan Ramadan sama dengan haji. Umrah pada bulan Ramadan seperti haji bersama dengan aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam pengajian yang kita belajar semenjak dulu, guru kita mengajar bagaimana kita memperingatkan kepada diri kita dan kepada manusia tentang nikmat Allah. Guru kita mengajar bagaimana kita nak iltizamut ta'ah, nak menjadikan diri kita dan mengajak orang taat sentiasa. Guru kita mengajar bagaimana nak ijtinabul ma'siyah. Inilah pesanan Imam Haddad rahimahullah dalam hikamnya. Imam Haddad kata, sepatutnya orang alim jumpa orang awam, mengajak orang awam tentang 3 perkara ini. Kalau dia membawa perkara yang lain, boleh membawa kepada fitnah. Dalam kitab Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, Imam Al-Haddad menyatakan, yambaghi an yadura kalamul alimi billah ma'a ammatil mu'minina ala salasati umurin. Sepatutnya berkisar kata-kata orang-orang yang alim tentang Allah bersama orang awam di kalangan orang yang beriman di atas 3 perkara. Al-awwalu at-tadhkiru bin ni'am. Yang pertama, memperingatkan orang ramai tentang banyak nikmat yang mereka dapat daripada Allah. Ni'matul ijad wa ni'matul imdad wa ni'matul irsyad, sehingga mereka merenung kepada nikmat Allah menciptakan mereka. Allah memberi nyawa, memberi harta, memberi keduniaan. Dalam masa yang sama Allah bagi irsyad, bagi petunjuk kepada jalan yang benar. Mengingat kepada nikmat itu membawa kepada mengenali azamatul mun'im wa ila syukrih, kepada mengenali kebesaran dan keagungan pemberi nikmat, maha pemberi nikmat, dan bersyukur kepada pemberi nikmat. Allah berfirman, ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Yang kedua, iltizamut ta'ah. Kempen manusia supaya taat sampai mati pun tak habis. Manusia yang tergelincir daripada jalan kebenaran diajak supaya muhasabah diri. Cek balik kekurangan yang ada untuk diperbaiki. Cek balik keburukan untuk ditukar kepada kebaikan. Cek balik kemaksiatan untuk ditukar kepada taubat dan taat. Cek balik kepada kelalaian untuk ditukar kepada zikir. Cek balik sifat yang ingkar untuk ditukar kepada syukur. Ayyuta'a fala yu'sa wa yuzkara fala yunsa wa yushkara fala yukfar. Supaya dia berubah menjadi orang yang syukur, tidak kufur, taat, tidak maksiat, rajin zikir kepada Allah, tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, ijtinabul ma'siyah.
memperkenalkan dosa maksiat, memperkenalkan al-manhiyat, perkara-perkara yang dilarang, di samping memperkenalkan al-ma'murat, supaya manusia imtizalul ma'murat wajtinabul manhiyat. Kita ajak orang mengenali kebesaran dan keagungan Allah sampai mati pun tak habis. Kita ajak orang mengenali dan membesarkan keagungan dan kemuliaan Nabi SAW, azamatul Rasul wa rif'u makanatih, sampai mati pun tak habis. Betapa banyaknya kitab yang cerita kehebatan Nabi SAW. Kita mengajak manusia kepada melaksanakan perintah, menjauhi larangan Allah, sampai mati pun tak habis. Tiba-tiba ada ustaz ajak benda-benda pelik, kempen orang bagi tahu benda-benda pelik, meramal akan benda-benda pelik. 5 bulan akan datang di sini berlaku banjir, jom kita pindah siap-siap. Tak tahu tak berlaku banjir, bawa fitnah. 6 bulan akan datang di Janda Baik ini akan berlaku gempa bumi. Bukan dekat Janda Baik, satu Nusantara. Orang pakai bimbang dah, terbang pergi duduk negara Cina dah. Tengok-tengok 6 bulan tak berlaku, bawa fitnah. Nabi Adam bukan turun negara lain, turun di Indonesia. Fakta tak jumpa pun, bawa fitnah. Apabila seorang ustaz membina masyarakat fanatik dengan dia, mengajak manusia memulia dan mengagungkan diri dia, bercanggah dengan firman Allah, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Jangan kamu puji diri kamu, Allah lebih mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Pujilah Allah dan Rasul, pujilah orang yang dekat dengan Allah dan Rasul. Kalau kamu memuji Allah, kamu bersifat diri kamu dengan sifat terpuji, kamu tak gaduh kempen orang puji kamu, Allah akan masukkan dalam hati dan lidah manusia untuk memuji kamu. Maka apa yang dibawa oleh guru kita semenjak kita mengenali mengaji sampai malam ni, inilah isi-isi kandungan yang sampai sekarang pun kita mengaji banyak lagi tak faham. Yang tak faham tu kerana yang pertama kita lena, yang kedua kerana tak ingat, yang ketiga kerana tak mengulang. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Namun keberkatan yang kita harapkan walaupun sedikit, kita berjumpa beberapa jam, kami mai jauh daripada Kedah, daripada Johor pun ada mai, walaupun perhimpunan kami dengan Syekh beberapa minit, kami mengharapkan dengan niat yang jujur dan ikhlas daripada Syekh dan hadirin dan hadirat, bawa manfaat kepada kami untuk kami bawa balik ke tempat kami masing-masing. Kerana bulan Ramadan bulan kesabaran. Ulama kata ada 3 amalan besar yang pahalanya hanya Allah yang tahu. Yang pertama, memaafkan dan berbuat baik berdasarkan firman Allah dalam surah Asy-Syura, faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Siapa memaafkan dan berbuat baik, Allah bagi pahala banyak-banyak, hanya Allah yang tahu. Yang kedua, berpuasa, illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Puasa berapa juta pahala, hanya Allah yang tahu, tidak terhitung. Yang ketiga, sabar. Allah berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 10, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin. Allah bagi pahala kepada orang yang sabar itu tidak terhitung. Sabar terbahagi kepada 4. Sabar yang pertama, menahan diri daripada perkara yang terlarang. Kata Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, qala ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya. Aku minta Allah lindung aku daripada buat dosa dengan perempuan ini. Minta Allah Ta'ala kawal dia, sabar diri dia daripada meneruskan kejahatan yang diajak oleh perempuan tersebut. Sabar daripada buat dosa. Yang kedua, as-sabru ala ta'atillah, sabar dalam buat ibadat. Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Suruhlah keluarga kamu bersolat dan bersabarlah kamu di atasnya. Sabar dalam buat baik. Yang ketiga, sabar dalam menghadapi kesusahan. Wabashshiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berikan berita gembira kepada orang yang sabar. Apabila mereka ditimpa perkara yang mereka tak suka, nama musibah, mereka mengucapkan sesungguhnya kita milik Allah dan hanya Allah kita akan kembali. Sabar yang ketiga, sabar menghadapi kesusahan. Sabar yang keempat, sabar mendampingi orang-orang yang baik dalam majlis sembahyang tarawih, dalam majlis pengajian, dalam majlis berbuka puasa, dalam majlis qiyamul lail, dalam solat jamaah, dalam i'tikaf dalam masjid. Kita berjumpa dan berdampingan orang baik. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang doa kepada Allah siang malam ikhlas kerana Allah. 4 jenis sabar ini ada pada bulan Ramadan, lebih banyak pada 10 yang terakhir. Pada 10 terakhir kita sabar daripada buat salah, kita tak makan minum,
kita tak mengumpat, kita tidak berbohong, kita tidak melakukan perkara membatalkan puasa dan membatalkan pahala puasa. Sabar daripada terlarang. Yang kedua, sabar melakukan ketaatan. Kita sembahyang tarawih sebanyak mungkin, kita baca Quran sebanyak mungkin, kita i'tikaf selama mungkin, kita solat jemaah dengan sebaik mungkin. Sabar dalam melakukan ketaatan. Yang ketiga, sabar menampingi orang baik. Siapa pergi buka puasa di masjid, siapa pergi solat tarawih berjemaah, dia akan jumpa orang-orang baik untuk sama-sama dia mendampingi mereka, mendapat manfaat daripada pertemuan dengan mereka. Dan yang keempat, sabar dalam menghadapi kesusahan, sabar dalam menahan lapar dan dahaga, sabar dalam mengawal mata, telinga, tangan dan kaki daripada melakukan perkara yang boleh mengurangkan pahala puasa dan mengurangkan darjat puasa, supaya puasa kita meningkat daripada saumul awam kepada saumul khawas. Maka keempat-empat sabar itu ada pada bulan puasa. Ramadan Ramadan syahrus sabri was sabru thawabuhul jannah. Nabi SAW bersabda, bulan puasa syahrul jud, sahlul muwasah, syahrus sabr was sabru thawabuhul jannah. Maka kita bertemu pada malam ini untuk kita mengaji. Kita dapat doa daripada Tuan Guru. Kita dapat satu suntikan bahawa 10 yang terakhir ini amat berharga untuk kita isi dengan kebaikan yang sebaik mungkin. Siang hari pun sedemikian. Dan bagi mereka yang balik masih baca Quran baru separuh sebahagian, masa masih ada untuk kita pecut supaya kita sempat mengkhatamkan Al-Quran sebelum malam raya, supaya kita dapat mengamalkan sunnah yang besar. Nabi SAW setiap bulan Ramadan tadarus Quran dan malaikat Jibril. Apabila sampai bulan tahun terakhir baginda nak wafat 2 kali. Maka berdasarkan kepada hadis itulah, maka kita azam, kalau kita 11 bulan yang lalu mungkin kita dah baca Quran, tetapi 10 hari yang akhir ini lebihkan bacaan Al-Quran dan lebihkan kebaikan-kebaikan yang ada, supaya kita menjadi orang yang mengambil berat dengan pemberian yang istimewa yang Allah tawarkan. Inna li rabbikum fi ayyami dahrikum lanafahatin ala fata'arradu laha. Sesungguhnya pada masa yang kamu jumpa ada waktu-waktu tertentu yang Allah nak bagi pemberian yang banyak, maka jadikan dirimu orang yang mendedahkan diri dan merebut pemberian tersebut. Maka ianya tidak lain dan tidak bukan dengan kita berazam bermula daripada malam ini sehingga berakhir malam raya, untuk kita perlihatkan kepada Allah Subhanahu wa taala keinginan dan kesungguhan. Dan itulah tempat pandangan Allah. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak memandang kepada rupa paras kamu yang cantik, Allah tidak memandang kepada harta kamu yang banyak, tetapi Allah memandang kepada hati dan amalan kamu. Perlihatkan hati yang ingin mendekatkan diri pada Allah, ikut sunnah Nabi SAW. Perlihatkan kepada Allah tubuh badan yang melakukan amalan yang lebih banyak daripada waktu yang lain dalam setahun, supaya kita berjumpa dan menutup Ramadan pada tahun ini dengan pengisian yang terbaik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan segala kebaikan kepada kita semua dunia dan akhirat.